A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 186. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 184 ke? 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Bismillah. Maksud dia, tidakkah, kenapa tidak mereka berfikir bahawa sahabat mereka ini iaitu Muhammad tidaklah gila, bahkan tidaklah dia melainkan hanya pemberi peringatan tentang azab Allah yang jelas. Pengajarannya, pertama, Islam menggalakkan manusia supaya sentiasa berfikir, memerhati dan merenung tentang apa-apa sahaja, lebih-lebih lagi tentang kebesaran Allah dan syariatnya. Yang kedua, wajib ke atas orang yang berakal, wajib ke atas orang yang berakal waras segera dan sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah dan apa saja yang ditakdirkan olehnya, dan seterusnya mengambil pengajaran. Kerana ini sahaja satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan dan menuju kejayaan yang penuh dengan nikmat serta kekal abadi. Yang ketiga,
Antara kebodohan dan kesombongan manusia ialah menuduh kawan baiknya yang sudah dikenali sekian lama hanya semata-mata sahabatnya mengajak kepada perkara yang benar tetapi berbeza dengan pegangannya. Okey. Ayat ke 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wama khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maksudnya, tidakkah mereka berfikir tentang kerajaan di langit-langit dan di bumi, dan apa yang tidak Allah ciptakan daripada sesuatu pun, dan apa yang Allah cipta daripada apa-apa, dan semoga ajal mereka itu telah dekat. Maka dengan kitab apa lagi selepas Al-Quran mereka beriman. Pengajarannya, pertama, manusia yang paling kenal dan mencintai Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sentiasa melihat, merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah yang ada sekelilingnya, dan kemuncaknya baginda sentiasa merenung tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, manusia yang paling cerdik juga ialah yang sentiasa memikirkan tentang kematian. Yang akan membawanya kepada sentiasa menambahkan amal solehnya sebagai persiapan selepas mati. Yang ketiga, tidak ada kitab yang terbaik yang boleh memandu manusia kepada kebahagiaan yang kekal abadi. Melainkan Al-Quran. Ayat 186.
man yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Maksudnya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang boleh memberi hidayah kepadanya, dan dia, iaitu Allah, membiarkan mereka dalam kesesatan meraba-raba. Pengajarannya, hidayah adalah hak mutlak Allah. Hidayah adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla, dan akan diberi hanya kepada mereka yang benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguh mencarinya. Yang kedua, barang siapa yang mencari hidayat daripada manusia, dia akan disesatkan oleh manusia. Dan Allah akan membiarkannya meraba-raba dalam kesesatan. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini panjang, 186 pun panjang, 187 pun panjang. Jadi kita tengoklah, kalau sempat dua ayat lah, kalau tak satu ayat. Okey, kaitan ayat 186 dengan ayat lepas. Ayat lepas Allah cerita tentang manusia yang tidak waras, yang tidak berfikir tentang kebesaran Allah, bahkan menuduh sahabat mereka yang mereka kenal dan digelarkan sebagai alamin gila, hanya kerana yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeza. Kemudian itu cerita dalam urusan dunia. Maka ayat hari ini Allah nak cerita pula tentang balasan manusia yang ingkar, kufur kepada Allah dan menolak dakwah Nabi Muhammad. Apa balasan mereka di akhirat, ataupun permulaan kepada balasan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Anis sa'ah, tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Di sini kenapa anis sa'ati baris bawah? Sa'ati. Sebelum kita belajar bahasa Arab malam ni, yang kita akan belajar inilah antara yang saya soal ni. Kalau boleh jawab, tak payah belajar dah. Kenapa as-sa'ati baris bawah? Sebab ada an, harfu jar. An salah satu huruf jar yang kita sedang belajar sekarang. Jadi huruf jar ni bila dia masuk baris isim, sebelum masuk an mungkin baris depan, mungkin baris atas, tapi bila masuk an dia paksa kata selepasnya berbaris bawah. Okey, mereka bertanya engkau tentang hari kiamat. Ayyana, ayyana mata. Sama dengan makna mata. Bila. Mursaha. Mursaha daripada perkataan ar-raswu. Ar-raswu iaitu as-sabat ataupun wal iqamah.
Maknanya ialah as-sabat tetap, wal iqamah berlaku. Jadi bila mereka bertanya tentang kiamat, apa soalannya? Bila berlaku? Bila berlaku ataupun bila tetap akan berlaku. Okey, soalan ni siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Ha? Apa dia? Orang Quraisy. Ada pendapat kata orang Yahudi, ada pendapat orang Quraisy. Tapi pendapat paling kuat ialah orang musyrikin Mekah. Kenapa? Sebab surah ni surah Makkiyah. Orang Yahudi ada tak di Mekah? Ada Madinah. Sekarang kat mana orang Yahudi? Orang center dia Palestin. Tapi fahaman dia ada di fikul makan, di semua tempat. Okey. Orang musyrikin soalan, orang musyrikin tanya Nabi tentang bila berlaku kiamat. Soalan saya pula ya, kenapa orang musyrikin bertanya soalan tentang kiamat pada Nabi Muhammad? Adakah mereka percaya tentang hari kiamat? Mereka percaya ke tak? Tak percaya. Kalau tak percaya, kenapa mereka bertanya? Dia panggil apa? Soalan al-istib'ad. Al-istib'ad. Istib'ad mana daripada jauh, ba'idun. Makna apa tu? Soalan ni menunjukkan bahawa mereka memang satu tak percaya, yang kedua mereka menyindir ataupun mereka nak bagi tahu benda ni tak akan berlaku. Macam saya duk cerita setiap hari, kucing akan bertanduk, kucing akan bertanduk. Tiba-tiba ada orang tanya saya, Ustaz, bila nak bertanduk ni? Soalan tu soalan nak menyindir. Sebab apa? Dia tak percaya. Jadi soalan orang musyrikin ialah sebab mereka tak percaya dan mereka nak perli Nabi Muhammad. Bila nak berlaku ni? Okey. Soalan seterusnya, kenapa orang musyrikin tanya tentang hari kiamat kepada Nabi yang mereka tak percaya? Tujuan tadi nak menyindir kan? Tapi kenapa mereka nak sindir tu? Soalan seterusnya, kenapa mereka nak menyindir Nabi Muhammad? Apa dia? Alasan? Tak nak beriman, tak payahlah sindir. Mengecilkan Nabi. Supaya orang lain tak ikut. Apa dia? Nak menggagalkan dakwah. Lagi? Semua jawapan tu tak salah, tapi tak ikut skema dia. Okey. Saya buat soalan lain supaya membantu pelajar untuk menjawab. Ini orang musyrikin Mekah kan? Sebelum datang Nabi Muhammad sebelum datang Nabi Muhammad, dia tak tanya soalan ni. Betul? Setelah Nabi Muhammad datang, dia tanya. Okey. Sekarang dia tahu orang-orang kafir musyrikin Malaysia yang bertanya, ustaz-ustaz penceramah tentang hari kiamat, dalam soal nak menyindir, ada tak? Tak ada kan? Jadi apa beza? Kenapa orang musyrikin sekarang, orang kafir sekarang lagi ramai kan dibanding dengan zaman Nabi? Ini yang bertanya orang musyrikin kat Mekah aja. Tapi mereka tanya. Sekarang orang musyrikin di mana-mana, saya pun tak pernah ditanya. Dan ustaz lain, penceramah lain, ulama lain pun tak pernah ditanya pun, bila berlaku kiamat? Jadi soalannya, kenapa orang musyrikin dulu tanya Nabi? Walaupun dalam konteks untuk perlikan, tapi sekarang tak ada siapa yang tanya. Faham soalan? Faham? Tak berani? Mana dia tak berani? Lagi sekarang dia lukis gambar kartun Nabi, dia campak Quran, dia bakar Quran kan? Yang Sweden lah.
Zaman Nabi, Nabi keluar sampaikan dakwah. Betul, tapi poin dia, kenapa dia tanya pasal kiamat tu? Dalam bentuk nak perli. Kenapa dia tanya pasal kiamat? Bukan. Nabi bawa ajaran baru. Tak. Kenapa soalan dia, poin dia, pasal kiamat. Pasal kiamat. Pasal hari akhirat. Apa dia? Itu jawapan dia. Sebab setiap hari Nabi cerita hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Jadi dia orang bengang lah. Semalam kiamat, hari kiamat, besok kiamat. Dia pun perli. Bila ni? Kiamat tiap hari tapi tak berlaku pun. Faham? Apa dalil? Buka surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 1 hingga 5. Okey. Amma yatasaalun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma. Apa makna amma? Dia daripada dua perkataan. Satu an. Yang kedua ma. Dua perkataan. Bila digabung dalam bahasa Arab, kalau kita belajar tajwid kan, nun mati berjumpa dengan mim. Apa hukum dia? Belum belajar tadabbur mahir tajwid, lepas belajar tadabbur tak mahir pula tajwid. Idgham? Idgham ma'al guna ke idgham bila guna? Ma'al guna kan? Jadi bila kita baca, cuba baca. Nun bunyi tak? Inilah rupa dia. Ini rupa bila baca. Nun hilang. Jadi bila bergabung jadi amma. Kemudian dia buang pula alif ni. Jadi amma. Okey? Jadi bila nak terjemah, kena terjemah dua perkataan. Satu, an, tentang. Ma, apa? Yatasaalun. Tentang apa mereka saling? Fa'il mudhari' yatasaalun. Mereka ni orang musyrikin. Sentiasa bertanya. Mereka sentiasa bertanya tentang apa? Bertanya siapa lah? Yang ayat tadilah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka selalu bertanya Muhammad, bila lagi nak berlaku kiamat? Jadi ayat ni mengatakan tentang apa mereka saling bertanya? Allah jawab, 'anin naba'il azim. Jadi soalan kenapa mereka saling bertanya dalam konteks nak mengejek Nabi? Saling bertanya. Sebab Nabi saling menceritakan hari kiamat. Boleh faham? Tengok bila Nabi selalu cerita hari kiamat, mereka pun akan tanya soalan tapi dalam bentuk nak perli. Soalan seterusnya. Sebelum tu kita habiskan ni. Cuba angkat lagi. Anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang berita besar, iaitu hari kiamat. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka tu sentiasa tentang hari kiamat tu mukhtalifun. Berselisih je. Apa maksud berselisih ni? Tak sependapat. Mana ada berapa pendapat? Dua je. Satu yang percaya hari kiamat. Yang kedua, jadi poin utama orang musyrikin dan orang Nabi dan sahabat berbeza pendapat. Poin yang utama apa dia? Tentang hari kiamat. Kenapa ni? Sebab hari kiamat ialah berita besar. Kenapa hari kiamat berita besar? Kenapa hari kiamat berita besar? Sampai Nabi pagi, petang, siang, malam. Sampai orang musyrikin perli. Kenapa hari pembalasan berita besar? Jadi manusia jadi jahat sebab apa? Tak percaya hari akhirat. Manusia kufur dan syirik pada Allah sebab tak percaya pada. Manusia merompak, rasuah, riba, minum arak, bunuh orang, semua
tak percaya. Manusia derhaka pada mak bapak sebab tak percaya. Semua punca masalah sebab tak percaya pada hari akhirat. Dosa, pahala, surga, neraka. Betul kan? Sebab tu cerita akhirat, cerita besar, kena tekankan pagi, petang, siang, malam. Nabi tak cerita lain masa kat Mekah. Solat pun tak ada, haji pun tak ada, umrah pun tak ada. Jauh sekali Nabi nak bergaduh dengan orang musyrikin pasal Tuhan di mana. Itu bukan Naba'il Azim. Boleh faham? Sekarang, daripada kecil sampai sekarang, kita selalu tak dengar cerita pasal hari akhirat. Di mana-manalah. Selalu tak dengar. Di mana? Di mana? Ada tak masa terdekat ada cerita pasal hari kiamat, suasana hari kiamat, azab kubur di padang mahsyar ada masa terdekat? Masa sekolah rendah? Sekolah menengah? Masa universiti? Masa bekerja? Sebab tu masyarakat kita jauh daripada agama, jauh daripada akhlak Al-Quran. Sebab bila daripada tadika cerita dunia, dia dosa pahala dia langgar je. Sebab dalam kepala tak ada dosa, tak ada pahala. Hidup hanya sekali. Nama Islam tapi gaya hidup macam orang ni, orang musyriki. Semua bantai, betul tak? Ada yang solat buat maksiat, ada yang pergi haji ambil rasuah. Betul kan? Sebab cerita akhirat tak dimasuk, tak ditanam. Bila dia mula dengar cerita akhirat? Lepas pencet, telinga pun tak berapa nak dengar kan? Betul kan? Tengok. Jadi Nabi cerita benda yang paling penting di peringkat awal. Itu yang akan mengubah hala tuju hidup manusia. Bila dia yakin pada akhirat, dia yakin pada janji Allah, dunia ni bagi mereka tak ada nilai. Kenapalah aku nak berlomba, nak berebut macam sayap nyamuk? Nak tinggalkan benda yang kekal abadi. Tapi sekarang pakat kerja apa? Sayap nyamuk, bangkai anak kambing. Betul kan? Ustaz tak kejar ke? Tak, bukan salah kejar. Yang salah kejar dunia seolah dunia adalah matlamat hidup. Kejar dunia untuk guna dunia, untuk kejar balik akhirat. Itu okey. Okey, Allah bagi amaran. Kalla. Sekali-kali tidak. Yang kamu duk bergaduh pasal percaya akhirat ataupun tak. Dan sebahagiannya, bahagian besar menolak. Allah bagi amaran. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Tahu apa? Tahu tentang hari kiamat. Yang kamu tak percaya ni, bila mati je, semua percaya. Semua mengaku, tapi dah terlambat. Semua minta nak balik semula ke dunia, tapi dah terlambat. Summa kalla saya'lamun. Kemudian, kelak kamu akan tahu. Ada ulama mentafsirkan, yang akan tahu pertama ni, dalam kubur. Mati je masuk kubur, ya Allah, rupa-rupa betul ada hari kiamat. Saya alamu yang kedua ni bila betul-betul dibangkit di padang mahsyar. Itu betul-betul ilmu apa? Haqqul yakin. Dah tengok betul-betul kan, dah rasa betul-betul. Okey. Allah bagi amaran. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, soalan seterusnya. Macam mana kita nak cerita pasal hari akhirat supaya manusia sedar dunia akhirat tu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Tak ada penat, tak ada letih, tak ada sedih, tak ada sakit, tak ada tua, tak ada mati. Macam mana kita nak cerita pada orang? Ataupun macam mana kita nak dengar cerita itu selalu? Supaya kita lebih yakin pada akhirat dan kita buat persiapan untuk akhirat lebih daripada persiapan untuk dunia. Macam mana? Tak ada buat Al-Quran. Sebab cerita akhirat ada banyak dalam Quran. Berlambak. Bahkan kebanyakan surah Makkiyah ialah cerita pasal cerita akhirat. Okey. Bila akan berlaku?
Soalan seterusnya sebelum kita sambung. Jadi soalan ni orang musyrik tanya Nabi tentang bila kiamat. Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Kan dia tanya nak perli. Boleh ke tak boleh? Mana haram lah. Okey. Soalan seterusnya. Boleh tak kita ni tanya juga? Bila hari kiamat? Katalah pelajar nak tanya. Ustaz, bila kiamat? Haram tak soalan tu? Oh, tak pula. Kenapa tak? Ni double standard. Pasal apa? Oh, niat. Berkata pada niat Allah. Innamal amalu. Oh, ada dalil. Okey. Niat macam mana yang jadi halal soalan tu? Untuk? Tapi kita tahu tak, hari kiamat memang tak ada siapa tahu. Habis ada faedah tak soalan tu? Cuba buka hadis. Yang last sekali. Okey. Nampak ke? Yang tengok live nampak tak? Kau kecil. Tak apa, saya tak tanya faham ke tak, nampak dulu. Yang first nampak dulu. Kalau nampak je terus faham, senang kerja saya. Okey, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, aku berkhidmat dengan Nabi, tolong ambil air untuk berwuduk. Apa-apa yang diperlukan oleh Nabi, dia sebagai pembantulah. Selama 10 tahun. Dan kata Anas bin Malik, selama 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah, Nabi tak pernah kata ataupun dan Nabi tak pernah, bila aku buat macam ni, Nabi tak pernah persoal kenapa buat macam ni. Bila aku tak buat, Nabi tak pernah tanya kenapa tak buat. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Apa dia? Akhlak apa tu? Akhlak, ialah apa dia? Kalau tak akhlak tapi tak tahu, macam mana kita nak ikut? Oh, tak mana rendah. Tak ada satu akhlak yang sangat terpuji yang kita susah nak ada akhlak ni. Apa dia? Bahasa mudah tak cerewet. Nabi ni orang tak cerewet kan. Kita kalau ada pembantu buat tu. Kenapa letak kat situ? Saya kata letak sini. Kenapa gelas ni? Gelas plastik. Betul tak? Punyalah cerewet kita. Akhir sekali 3 hari bibik tu lari. Nabi orang yang tak cerewet. Okey. Anna Arabiyan, sesungguhnya Arabiyan. Siapa Arabi? Arab Badui. Dia beza. Arab Badui, lawan dia apa dah? Lawan Arab Badui. Lawan dia ialah Arab tak Badui. Arab bandar lah. Apa dia Arab bandar? Arab bandar dia macam ni. Arabiyun. Arabiyun. Lawan dia Arabiyu. Arabiyun, Arab bandar lah. Arab yang bertamadun, yang ada ilmu. Arabiyun, Arab Badui yang suka berpindah randah. Duduk dalam kemah, ada tempat rumput, dia pergi kat situ untuk bagi makan kambing. 2, 3, 4 bulan bila kering dia pergi tempat lain. Berpindah je. Dan dia kurang tamadun, kurang ilmu. Jadi antara Arabiyun dengan Arabiyun, yang mana yang kencing dalam masjid Nabi? Arab ni tak kencing. Tak, bukan kencing dalam masjid lah. Kita kalau biasa pergi Mesir kan,
kita akan tengok ada orang kencing tepi masjid. Bukan tepi masjid, tepi jalan. Tepi jalan, biasa, pemandangan biasa. Siapa pernah pergi? Tu yang kencing tepi jalan tu, Arabiyun. Arab Badui. Okey? Jadi, Anas bin Malik berkata, seorang Arab Badui. Penting tu, kita nak faham tabiat Arab Badui. Qala li Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah? Bila kiamat? Sebenarnya bertanya soalan tentang kiamat ni sebenarnya dilarang. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Cuba tengok betul ke tak? Surah Al-Ma'idah ayat 101. Nah. Mana? Okey. Cuba tengok. Ya ayyuhallazina amanu. Sekarang Allah tuju pada orang beriman. Wahai orang beriman, la tas'alu, jangan kamu bertanya. Bila Allah kata jangan tu makna hukumnya haram. La taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. La tas'alu, jangan kamu bertanya an asya'a, tentang sesuatu. Kalau perasan, ini an kan? An. Sini an. Kita belajar apa ni? An apa tadi? Tapi tengok selepas ni baris apa? Adakah itu salah baris ataupun salah cetak? Sepatut an asya i. Ada pandai tu. Tapi soalan dia kenapa a? Dia bukan salah cetak, bukan salah tulis. Asya'a baris atas betul. Tapi kenapa selepaan ada juga beberapa perkataan baris atas. Kita akan belajar malam ni ataupun minggu depan. Jadi nak tahu jawapan, ikut kelas bahasa Arab malam ni. Siapa-siapa yang syahid, hiduplah kembali. Okey, jangan kamu bertanya tentang sesuatu. Tentang sesuatu yang in tubdalakum, sekiranya dijelaskan tentang soalan kamu, tasukum, dia akan menyusahkan kamu. Boleh faham? Contohlah, dalam tafsir Syekh Sa'di dia kata, contoh, orang-orang musyrik ini bila dia beriman, dia suka tanya apa? Ya Rasulullah, bapa aku ni mati kafir ke mati Islam? Syurga ke neraka? Nanti dulu. Jangan bertanya dan jangan suka menjawab. Okey. Okey? Soalan tu tak penting, betul tak? Tapi dia bertanya, bila Nabi jelaskan, in tubdalakum, bila dijelaskan, menyusahkan kamu. Contohlah, Nabi kata, bapa kamu dalam neraka. Apa perasaan orang tu? Susah hati kan? Jangan tanya. Itu contoh. Benda yang tak penting kadang-kadang bila kita tahu, menyusahkan kita. Padahal tak perlu tahu pun. Jadi, boleh tak kita bertanya apa-apa? Tengok apa yang ditanya. Allah kata, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya. Allah suruh pula. Orang yang berilmu sekiranya kamu tak tahu. Tanya apa? Tentang hukum yang kita nak amal. Yang kita nak amal, wajib tanya. Tapi benda yang tak penting, bila kiamat, bapa saya duduk kat mana, jangan tanya. Boleh faham? Pengajarannya apa? Kalau benda kita tak nak amal, jangan tanyalah. Kenapa? Pernah ustaz menjawab. Yang ustaz cakap dia tak amal. Yang orang post, dia tanya ustaz. Betul kan? Yang ustaz cakap betul-betul sahih, belum amal lagi. Jadi jangan tanya kecuali untuk beramal. Wa in tas'alu, dan sekiranya kamu bertanya tentang sesuatu itu hina yunazzalul Quran, ketika
Al-Quran diturunkan. Tu bedalakum. Maka Quran akan jelaskan. Mana yang tu tak apalah. Kamu tanya masalah hukum, Quran turun masa tu, okey. Tapi Quran tak turun, kamu pun tanya tentang benda yang tak penting, jangan tanya. Dalam satu hadis, Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kaedah penting. Kaedah penting. Amalkan dalam kehidupan kita. Apa dia? Min husni islamil mar'i. Sabda Nabi SAW, antara tanda kebaikan, keindahan Islam seseorang. Islam orang tu cantik, comel. Apa dia? Bukan solat malam banyak. Bukan pergi haji, umrah berkali-kali, bukan. Tanda keindahan Islam seseorang ialah tarkuhu, dia tinggal benda yang tak penting. Bersembang kosong dia tinggal. Minta maaf, saya ada hal. Islam dia cantik. Apa-apa saja benda yang tak penting. Benda tak penting ni mungkin yang haram tu jelaslah. Kadang-kadang benda tu halal, tapi tak ada kaitan dengan dia. Minta maaf. Benda ni bukan salah, tapi tak ada kaitan dengan saya tak nak buang masa. Dia tinggal. Itu tanda Islam dia. Boleh. Tapi kalau makan durian, penting tak? Tak penting. Tinggalkan. Kencing manis. Itu bagi yang dah kencing manis, yang belum okey je. Okey. Kemudian Allah kata apa? Afallahu anha. Allah ampunkan, maafkan kesalahan kamu yang lepas. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim, Maha Penyabar. Tidak menghukum hambanya yang buat dosa berterusan. Okey, balik pada hadis tadi. Okey, orang Badui ya. Sebab itulah asal tanya soalan yang tak penting salah. Tapi tadi siapa yang bertanya? Tengok, sahabat beramal dengan hukum, iaitu jangan tanya soalan tak penting. Sahabat beramal. Tapi yang bertanya siapa tadi? Orang Badui. Orang Badui bila tanya apa-apa, kencing dalam masjid apa, dimaafkan sebab mereka jenis orang Badui ni jenis tak bertamadun, tak berilmu. Slow. Kalau kat Malaysia tak tahu orang Badui ni macam siapa. Kadang-kadang orang asli jadi malas speaker, kita tak jadi pun. Okey. Jadi sahabat ni, bila orang Badui bertanya soalan pada Nabi, mereka sangat seronok. Kenapa? Sebab mereka nak tanya takut jadi haram. Kalau orang Badui bertanya, dimaafkan. Tapi daripada soalan orang Badui, Nabi bagi jawapan, mereka dapat ilmu. Tengok, sahabat menunggu-nunggu untuk mendapat ilmu daripada Rasulullah macam-macam. Kadang-kadang daripada soalan orang Badui. Okey, mata sa'ah. Soalan dia, mata sa'ah. Bila berlaku kiamat. Qala Rasulullah SAW. Tengok, soalan tu tak penting. Apa bukti? Nabi menjawab. Dalam hadis yang lain, wailak. Wailak ni makna celaka engkau. Dalam riwayat lain ada sebut wailak. Celaka ni bukan Nabi doa, tapi Nabi nak begitu. Teruknya kamu. Sebab tanya soalan tak penting. Okey. Maka qala Rasulullah SAW, Nabi pun jawab, ma addatta laha. Apa yang kamu sediakan? Addatta, apa yang engkau sediakan laha untuk ni sa'ah. Nabi jawab tak soalan? Nabi jawab tak? Taklah. Soalan tentang bila. Nabi bukan setakat tak jawab, Nabi bagi soalan pula pada orang Badui. Jadi pengajarannya, bila orang tanya kita soalan, kita jawab dengan bagi soalan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau kita bagi soalan, boleh membantu dia untuk memahami jawapan. Apa yang kamu sedia untuk hari kiamat? Kata orang Badui, qal hubbullah wa rasulih.
Yang aku bersedia untuk hari kiamat apa dia? Hubbullah, cinta Allah dan cinta Rasul. Subhanallah. Walaupun dia badui, walaupun tak bertamadun, tapi cinta pada Allah nombor satu. Maka Nabi pun jawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau, kalau engkau cinta Allah, maka engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Mana kalau engkau cinta Allah, di akhirat engkau akan bersama siapa? Allah. Kalau engkau cinta Rasulullah, di akhirat engkau akan bersama. Jadi tengok siapa yang kau cintai. Faham? Jadi sekarang Nabi jawab tak soalan? Nabi jawab tak soalan bila kiamat? Tak. Sebab apa Nabi tak jawab? Tak penting satu. Yang kedua, Nabi pun tak tahu. Tapi Nabi jawab juga dengan benda yang lebih penting daripada soalan badui. Apa yang lebih penting daripada tahu tarikh kiamat? Apa dia? Persiapan. Jadi pengajarannya, bila orang tanya soalan, tak penting, jangan jawab soalan tu, tapi bagilah jawapan yang lebih penting, lebih besar daripada yang dia tanya. Supaya apa? Sekarang banyak tak manusia tak fokus pada benda yang remeh-temeh. Betul kan? Remeh-temeh je. Pasal macam-macam lah. Tapi benda yang besar tentang hari kiamat, tentang persiapan nak mati, tak difokuskan, tak dibincangkan. Jadi bincang benda yang tak bawa ke mana, tak menyelesaikan masalah. Berpuluh-puluh tahun duk bincang benda yang sama. Jadi Nabi nak ajar kita, jangan layan soalan yang tak penting dan remeh-temeh, tapi fokus pada benda yang lebih besar. Apa dia? Persiapan untuk menghadapi kematian. Okey, dalam riwayat lain, boleh angkat? Boleh? Okey. Oh, ni sini. Habis kat situ. Wa riwayatus saniyah, dalam riwayat yang kedua ada perbezaan sedikit. Tu'akidu menegaskan makna-makna ini, iaitu pentingnya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Dalam kata-kata orang Badui tadi, dia kata apa? Ma'addatu, tidak aku sediakan untuk hari kiamat min kasiri saumin. Aku tak bersedia untuk hari kiamat dengan puasa yang banyak. Wala salatin, dan tidak juga dengan solat yang banyak. Mana puasa yang banyak, puasa apa? Puasa sunat lah. Solat yang banyak, mana solat? Apa-apa je. Tahajud, witir, duha, solat rawatib. Wala sadaqah, dan aku pun tak banyak sedekah. Sedekah yang sunat lah. Walakinni, akan tetapi, uhibbullaha wa rasulah. Aku sangat cinta pada Allah dan Rasul. Boleh faham? Nabi pun jawab. Datang jawapan Rasulullah SAW, anta ma'an man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cinta. Nabi tak kata engkau akan berada di syurga bila solat kamu banyak, bila puasa kamu banyak, tak. Poin dia apa dah? Cinta. Siapa kita cinta? Allah dan Rasul. Dia kadang-kadang kata-kata belum tentu menunjukkan kita cinta. Sebab tu ayat yang surah Ali Imran, ramai orang mendakwa dia cinta pada Allah di mulutnya, maka Allah nak orang tu buktikan. Ramai mendakwa kamu cinta aku kan, aku nak bukti. Aku nak bagi tahu kamu syarat cinta Allah pada fattabi'uni. Mulut cinta, mulut berselawat, mulut sambut malidur Rasul, tapi banyak sunnah Nabi tak ikut. Itu cinta palsu. Cinta palsu. Cinta hakiki ialah bukan ucapan di bibir, tapi ikut. Ustaz, mula-mula Hadim cakap pasal amal kan. Kalau kita cinta Allah dan Rasul, kita akan beramal juga. Macam mana Ustaz? Okey. Sebenarnya tujuan Nabi diutuskan apa dia?
Tujuan utama Nabi diutuskan. Untuk kita perbanyakkan amalan ataupun untuk apa? Ha? Okey, tauhid pada Allah. Kadang-kadang tak nampak apa hasil daripada tauhid itu. Ha? Apa dia? Hasilnya ialah akhlak. Sebab tu Nabi kata yang penyebab yang paling banyak manusia masuk syurga takwa dengan akhlak, bukan solat banyak. Takwa dan akhlak. Nabi sebutkan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk melengkapkan akhlak yang mulia. Nabi tak kata supaya umatku banyak beribadat, bukan. Bahkan Allah puji Nabi. Allah puji Nabi sebab apa? Sebab solat malam Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ni sangat-sangat hebat akhlak. Faham? Jadi orang yang betul-betul ikut Nabi, tengok kesudah dia. Akhlak dia macam mana? Solat malam banyak, zikir banyak, tapi mulut mengata orang. Itu bukan cinta. Boleh faham? Yang paling susah mana? Nak bangun malam ke nak akhlak mulia? Akhlak. Berapa ramai yang solat malam, pergi haji berkali-kali tapi sombong, kan? Merendahkan orang, tak berakhlak. Yang Nabi kata kalau ada sebesar zarah sombong, tak boleh masuk syurga. Kan? Akhlaklah tu. Orang beriman semakin dia beriman, semakin beramal soleh, semakin tunduk. Orang tak nampak dia hebat. Sebab itulah Nabi bila pergi berhijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, orang Madinah tak kenal Nabi. Tapi orang dengar kehebatan Nabi melalui apa? Akhlak dia. Sebab tu bila Nabi dengan Abu Bakar masuk Madinah, orang Madinah tanya, yang mana satu Rasulullah? Kan? Mana apa tu? Nabi bukan terkenal dengan image-nya. Tapi kalau kita pergi ke kampung, orang kenal tak? Yang mana satu kita? Orang tengok apa? Bukan. Mana ada akhlak baru sampai je. Orang tengok image, pakaian. Orang tengok karakter kan. Kalau YB pergilah. Kalau YB pergi ke kampung kan. Orang tengok apa dulu? Ni naik kereta Merc mesti YB. Pernah tak YB pergi kampung naik kancil? Dia pergi sambut orang yang naik Merc. Padahal itu pemandu. Yang YB naik kancil. Tak ada kan? Tak ada. Akhlak. Okey, soalan tadi apa dah? Kalau kita cinta Nabi, kita ikut Nabi. Ya, betul. Tapi kesudahannya apa dah? Akhlak yang mulia. Jadi dia kata, aku cinta pada Allah dan Rasul. Dia buat yang wajib. Tapi paling penting akhlak dia. Sebab itulah ada seorang lelaki yang Nabi kata, sekejap lagi akan masuk melalui pintu ni ahli syurga. Betul kan? Ahli syurga. Jadi sahabat tengok. Lepas tu masuk seorang, orang biasa, bukan tokoh hebat sahabat. Sahabat biasa aja. Janggut basah, lepas berwuduk, lepas tu kepit selipar. Lepas tu besok Nabi cakap lagi, sekejap lagi akan masuk melalui pintu ni, bakal calon ahli syurga. Sahabat tengok, yang semalam, orang sangat biasa, simple aja. Hari ketiga Nabi cakap lagi, orang sama. Jadi ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Dia macam tak percaya, macam mana dia ni boleh jadi ahli syurga? Dia pun buat helah, nak pergi tidur rumah kawan tu, nak cek amalan dia. Sahabat ni kalau dengar ahli syurga memang tak boleh, allergic. Kita kalau dengar apa? Jutawan. Macam mana aku nak jadi macam dia kan? Jadi dia pun pergi rumah sahabat tu, tengok-tengok malam sahabat tak bangun. Yang bangun dia. Kalau bangun pun, bangun kencing, lepas tu masuk balik. Macam kita lah. Lepas tu malam kedua, tak bangun lagi malam. Malam ketiga, tak bangun. Jadi sahabat ni rasa macam, macam Nabi tersilap orang je. Sebab dalam kepala sahabat dan juga kita lah, bila sebut ahli syurga ni, biasanya apa dia? Ibadat kuat lah. Puasa 3 bulan, Syaban, Rajab, Ramadan. 3 bulan turut-turut. Ahli syurga itu. Lepas tu, lepas 3 hari, dia pun cerita pada tuan rumah tu. Yang Nabi kata, bakal ahli syurga. Dia kata, aku sebenarnya tak bergaduh dengan keluarga aku. Cuma aku buat alasan, kononnya aku bergaduh supaya apa?
kamu izinkan aku tumpah rumah kamu. Apa tujuan? Nak cek amalan kamu. Kenapa Nabi kata kamu ahli syurga? Aku tengok kamu ni orang macam orang biasa-biasa je. Maka orang ni kata, aku macam kamu lihatlah, malam tak bangun malam. Tetapi setiap kali nak tidur, aku tengok siapa yang buat salah ni. Masalah besar ke salah kecil semua aku maafkan. Itu akhlak ke ibadat? Akhlak. Ustaz, kita memaafkan, tapi kadang-kadang kita tak dapat melupakan apa orang buat kan. Baik tak payah maaf. Buat sakit hati kan. Maaf, dia macam ni. Dia kita tak boleh lupa tu, apa sebab? Apa sebab? Sebab kita tak boleh lupa, sebab kita tak nampak tu ganjaran yang Allah sediakan untuk orang memaafkan orang. Kita tak rasa besar. Sehingga kita rasa kita ni lebih besar daripada ganjaran tu. Orang buat salah aku tak patut. Aku ni siapa? Kita masih aja rasa sombong. Kita orang macam kita tak boleh buat salah. Faham tak? Dan tak nampak kelebihan. Jadi kita sentiasa teringat-ingat. Luka lama berdarah kembali. Kalau boleh jangan tunjuk muka. Saya boleh maafkan. Ustaz, dalam Quran kan ada 6, 2, 3, 6 ayat. 200 ayat tu tentang hukum. Yang selebihnya ialah akhlak dan akhlak lah, menitik beratkan akhlak kan. Akhlak dan tentang akhlak. Jadi dalam Quran tu 5% tentang hukum, selebihnya menitik beratkan akhlak. Jadi Islam menitik beratkan akhlak dan adab. Soalannya apa? Tak nak cakap kat Ustaz, betul? Oh, nak cakap. Betul ke? Tak betul. Quran tepat. Dalam Quran ni 1/3 cerita pasal akidah. 1/3 lagi cerita pasal hukum hakam. Solat, puasa, hukum keluarga. 1/3 lagi tentang kisah-kisah. Subhanallah. Dan semua ni akidah, hukum hakam ataupun ibadat dan kisah ni semua hasilnya, natijanya akhlak. Jadi tak penting kita tahu berapa peratus kan, berapa ayat, tak penting. Yang penting macam inilah ayat yang kita sedang belajarkan. Tak penting kamu tahu bila kiamat, tapi yang penting beda. Setakat mana kamu cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah yang paling besar ialah akhlak sama dengan. Sebab itulah Aisyah bila ditanya macam mana akhlak Nabi, Aisyah jawab apa? Makna apa tu? Makna apa tu? Nabi? Yang tak berakhlak tu semua tak faham Quran ataupun faham tapi tak beramal. Siapa yang faham Quran dan beramal pasti hasilnya orang kata luar biasa akhlak dia. Tapi ada tak orang pernah cakap pada kita, Kak ni akhlak luar biasalah? Ada? Tak ada. Yang ada apa? Mulut Kak ni luar biasalah, Leza. Mulut laser. Betul. Okey. Jadi, hadis sambung lagi hadis kan? Keluar. Bukan, ini hadis lain dah. Yang tadi dah habis dah. Okey, ada sambungan riwayat ni. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, bila Nabi kata apa? Nabi jawab, bila Badui kata, aku tak sedia dengan solat banyak, puasa banyak, tapi aku sangat cinta Allah dan Rasul. Nabi berjawab apa? Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Maka Anas bin Malik berkata, sejak saya masuk Islam, sejak kamilah para sahabat masuk Islam, inilah satu-satu berita yang paling kami gembira. Iaitu kata-kata Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau. Dan kata Anas bin Malik, aku cinta Allah. Uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku cinta Allah. Sebab tu dia berkhidmat untuk Rasul. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar. Aku cinta. Dia sebut satu-satu. Makna apa tu? Sebab tu salah satu bukti cinta Allah pada ikut Nabi. Yang kedua, salah satu cinta Rasulullah ialah cinta orang yang Nabi cinta.
Siapa yang orang yang paling Nabi cinta di kalangan semua umat? Sahabat Nabi. Sahabatlah. Betul tak? Jadi kita kena cinta Rasulullah dan kena cinta. Sebab tu ada orang kononnya cinta Nabi tapi kutuk sahabat. Ada kan? Itu cinta palsu. Abu Bakar dia kutuk, Umar dia kutuk. Itu cinta palsu. Boleh faham? Jadi saya nak tekankan di sini apa yang Nabi tekankan. Nabi tak kata engkau akan bersama bila engkau banyak ibadat. Tak. Engkau akan bersama bila engkau cinta. Engkau akan bersama dengan orang engkau cinta. Dan yang paling utama cinta Allah dan Rasul. Dan bukti cinta Allah dan Rasul ialah ikut Nabi. Dan hasilnya apa? Akhlak. Subhanallah, kita tengok kadang-kadang bukan nak mengata. Tapi ada juga niat nak mengata lah. Setengah-setengah ustaz akan mulut dia akan tak nampak akhlak kan. Kita dengar rasa, ini orang Islam ke cakap. Kadang-kadang orang kafir pun tak cakap macam tu. Lepas tu dia kutuk, dia maki pula sesama. Mana akhlaknya? Mana akhlaknya? Tapi mereka mendakwa mereka lah cinta Rasulullah, pencinta tegar Rasulullah. Ustaz, Banyak soalan lah. Allah cinta Allah. Nabi tuhi, kalau Nabi tuhibullah cinta Allah. Ni bahasa Arab nanti malam ni. Saya nak tekan juga ialah dalam orang tu kalau betul-betul cinta Allah dan Rasul, dia seboleh-boleh semampu mungkin dia nak semua amalan dia sama dengan Nabi. Mesti itu cinta, betul tak? Tapi kalau amalan dia banyak tak sama, dia tak kisah. Dia kata tak apa, yang ni tak salah, itu bukan cinta. Macam kita cinta pada suami. Kalau boleh kita nak buat apa yang semua suami suka, betul? Ya. Sebab itulah cinta bukan ucapan I love you. Buat kopi, abang buat sendirilah, saya penat. Baik tak payah cakap I love you. Betul kan? Kadang-kadang semua yang suami suka dia buat. Penat pun dia buat. Tapi mulut tak pernah cakap I love you. Itulah cinta sebenar. Mulut tu cakap saya cinta Rasulullah. Pergi kubur Nabi menangis setengah jam. Tapi amalan tak sama dengan Nabi. Itu bukan cinta. Okey. Qul. Katakanlah. Innama Nabi, Allah suruh Nabi jawab. Bila orang musyrikin tanya dia, bila berlaku kiamat, Allah perintah Nabi jawab. Qul. Katakanlah innama, sesungguhnya hanyalah. Tengok ada innama. Apa makna innama? Hanyalah. Ilmuha, ilmunya. Nya ni balik pada apa? Tentang kiamat. Tentang ilmu tentang kiamat hanyalah inda Rabbi, di sisi Rabbi apa dah? Penciptaku. Dia kata, Nabi Allah sebut sini, sebutlah ilmu bila berlaku kiamat hanya di sisi Rabbi. Tak kata indallah. Beza tak? Apa beza? Makna apa? Dalam masa yang sama nak bagi tahu kenapa dia saja yang tahu. Sebab dia memang pencipta segala-gala. Mestilah dia tahu. Hari kiamat dia juga cipta. Kan? Hari kebangkitan pada masyarakat dia cipta. Maka mestilah pencipta itu tahu. Tapi kalau sebut Allah, orang katanyalah kenapa Allah tahu? Tak ada jawapan. Okey. La yujalliha. Tidak ada yang menjelaskan ataupun menzahirkan. Yujalli, jali. Ada syirik khafi dan syirik jali, zahir. Tidak ada yang boleh menjelaskannya ataupun menzahirkannya liwaktiha, bagi waktunya, iaitu waktu berlaku kiamat,
illa kecuali dia. Oh, bahasa ni beza. Kalau ada la dengan illa, beza apa? La yujalliha li waqta illa. Kalau tak ada la, contohlah tak ada la dengan illa, yujalliha li waqtiha huwa. Kalau tak ada la dengan illa, makna apa? Yang boleh memberitahu waktu kiamat dia dan boleh sambung, dan Nabi Muhammad, dan boleh sambung lagi. Kalau tanpa la dengan illa. Tapi kalau ada la dengan illa, makna apa? Tidak ada. Nabi pun tak tahu. Okey. Jadi hari kiamat ni cerita besar. Kenapa Nabi tak bagi tarikh kalau cerita tu besar? Kan, cerita besar tapi tak ada tarikh. Pasal apa? Contohlah anak kita nak periksa ke SPM, itu besar tu. Menentukan dia boleh masuk universiti ataupun tak. Tapi tak ada tarikh. Okey tak? Tak okey. Ha? Tak okey. Tak okey kan? Habis yang ni kenapa tak ada tarikh? Sebab kalau cakap nanti orang akan bila nak kiamat aja dia buat baik. Lepas tu sebelum tu dia akhlak tak elok. Bila dia tahu kiamat, katalah tahun 2050, okey tahun 2040 baru nak jadi baik. Ya. Kalau tahu tarikh lah. Tapi yalah, kalau tahu tarikh orang akan buat lewat lah. Tapi sekarang tak tahu, tak buat juga pun. Betul? Okey, sebabnya jawapannya adalah sebab rahmat Allah. Allah sangat rahmat, sangat sayang pada hamba-Nya. Maka rahmat Allah pada Allah tak bagi tahu. Kenapa? Kalau Allah bagi tahu, lagi ramai akan masuk neraka. Contohlah hari kiamat tahun 2050. oh dekat sangat tu. Katalah 2080 kan. Kalau Allah bagi tahu, apa akan berlaku? Semua pakat buat jahat, semua pakat buat jahat, akan rasuah, menipu, bunuh. Kan? Sebab apa? Kiamat lambat lagi. Bila dia akan bertaubat? Nak dekat-dekat 2080 boleh taubat. Lagi seminggu ataupun besokkan kan? Banyakkah akan berlaku kerosakan sebab tahu tarikh kiamat. Betul kan? Satu. Yang kedua, bila tahu tarikh kiamat, dia akan buat last minute. Sikit tak amalan dia? Dengan sikit tu mungkin tak melayakkan dia untuk cover dosa dia yang banyak. Kan? Yang ketiga, bila tahu tarikh kiamat, tengok-tengok dia seronok buat jahat, tiba-tiba terlupa. Nanya tak? Buka surah Yasin. Buka surah Yasin. Ayat berapa? 49. Ma yanzuruna. Tidaklah mereka ada yang zuru makna perhati, ada yang zuru makna menunggu. Allah nak bagi tahu orang musyrik ini yang tak percaya pada hari kiamat, mereka sebenarnya tidak menunggu. Illa kecuali sayhatan wahidah. Sayhah apa dia? Pekikan. Dan sayhatun tu satu pekikan. Dia macam ni bahasa Arab. Kalau qalamun, apa makna dia? Pen berapa? Satu. Dipanggil mufrad. Kalau banyak, aklamun, jamak dalam surah Luqman kan. Aklamun. Jadi dalam bahasa Arab, qalamun dah menunjukkan satu. Faham tak? Sayhatun dah menunjukkan satu. Kalau banyak, sayhatun. Jadi kalau sayhatun dah menunjukkan satu pekikan, kenapa Allah tambah perkataan wahidah? Wahidah satu. Tanpa wahidah pun dah orang faham sayhatun satu pekikan. Jadi soalannya, kenapa Allah tambah perkataan wahidah? Apa faedah? Yang pertama kali. Bukan. Kalau pertama kali bahasa lain awal marrah.
Faham soalan? Apa dia? Yalah, kalau hanya perlu sekali, tanpa wahidah pun orang faham. Sayhah tu memang satu pekikan, bukan dua. Tak, itu lain. Ha? Tapi kenapa diulang perkataan satu? Sebenarnya pengajarannya Allah nak supaya kita berfikir, kita tadabbur betapa hebatnya Allah ni. Bila berlaku satu pekikan, akan mati semua tak? Langit, bumi semua akan hancur tak? Hebatnya Allah hanya perlu satu pekikan. Jadi kalau tanpa wahidah orang faham, tapi Allah nak kita berfikir, macam mana boleh semua hancur? Aku hanya perlu satu pekikan. Hebatnya aku. Penegasan supaya kita lagi rasa hebat. Satu pekikan saja hancur semua. Sebab kita kalau kita pekiklah, berapa orang yang mati? Tak ada kan? Katalah ada lipas 3 ekor, kita menjeritkan, berapa ekor lipas mati? Tak mati sebelum pekik, kita dah lari kan? Hebat. Satu pekikan, semua hancur. Kemudian pekikan yang kedua, semua yang dalam kubur keluar. Satu pekikan je. Dia tak perlu pekikan kedua, ketiga. Okey. Tidaklah orang-orang yang tak percaya pada hari kiamat ni menunggu, melainkan hanya satu pekikan. Apa berlaku? Ta'khuzuhum. Satu pekikan menghancurkan mereka semua. Dan kalau pekikan kedua, wahum. Okey, ini pekikan yang kali pertama. Tidaklah berlaku, melainkan satu pekikan menghancurkan mereka semua. Wahum yakhisimun, dalam keadaan mereka bergaduh. Subhanallah. Allah nak begitu, manusia bila tak beriman dengan akhirat, tak pernah berfikir, tak pernah berusaha untuk bersedia untuk hari kematian. Saat-saat berlaku kiamat pun masih duk bergaduh. Kenapa? Kenapa mereka bergaduh? Manusia bila matlamat hidup dunia, dia akan bergaduh walaupun sesama mereka. Betul tak? Yahudi sama mereka bergaduh tak? Orang musyrikin sama mereka bergaduh. Itulah perangai manusia. Bila tak matlamatkan akhirat dan matlamat dunia, akan sentiasa bergaduh. Dulu, kini dan selama-lamanya. Kemudian, bila dah dalam keadaan macam tu, Allah kata apa? فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً. Bila berlaku satu pekikan, maka mereka tak mampu tausiah, berwasiat. Dia kiamat ni sebenarnya ada dua kan? Kiamat ni ada dua. Satu kiamat sughra, kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubra. Kiamat kecil apa dia? Kematian. Ulama kata iza mata ahaduhum faqad qamat kiamatuhu. Apabila seseorang itu mati, maka telah berlakulah kiamatnya. Bila mati seseorang tu, maka berlakulah kiamatnya. Kiamat apa? Kecil. Jadi bila Allah kata ni, samalah. Ayat ni boleh kepada kiamat besar dan boleh kepada kiamat kecil. Kadang-kadang bapa mati, anak-anak sedang bergaduh kan? Sedang bekerja dunia. Dan ketika itu bila datang kematian ataupun kiamat yang besar, mereka tak sempat nak berwasiat. Betul tak? Sebab bila mereka mau datang, sempat tak nak ambil pen? Last minute, setengah minit je nak tulis. Tak boleh. Mereka tak mampu nak berwasiat, wala ila ahlihim, dan tak sempat nak balik ke keluarga mereka. Kan? Kadang-kadang balik kerja, 2 minit lagi nak masuk pagar rumah, mati kat situ. Tak sempat. Menunjukkan apa tu? Bila datang kematian ataupun kiamat, Allah tak akan lewat walaupun setengah saat. Ustaz tidur kan kiamat Tak. Kan bangun balik kan? Bangun balik. Belum lah tu. Okey.
Kita balik pada ayat kita. Sakulat. Sakulat apa dia? Sakulat daripada sakil, berat. Dia terjemah apa? Sangat berat fis samawati wal ard. Bagi sangat berat di langit. Apa maksud di langit tu? Maksud dia ialah, batulah kalau terjemah harifah mungkin kita tak faham. Bila tengok tafsir, sangat berat bagi penduduk di langit dan penduduk di bumi. Sangat berat bagi penduduk di langit siapa? Hai, bila duduk kat langitnya? Wal ard, dan penduduk di bumi, itu kita dan jin. Maksud sangat berat sini tu soalan tuan. Okey. Dia sangat berat ni. Saya nak tanya, bagi kita ni nak menunggu hari kiamat ataupun nak menunggu kematian, rasa benda biasa, relax je ataupun berat? Beratlah. Berat. Sebab tu orang kita biasa doa minta panjang umur ke minta pendek umur? Tanda apa tu? Tak bersedia untuk mati. Sebab bagi mereka mati ni satu, atau kalau sakit apa-apa doktor kata potong-potonglah, saya nak hidup je, kan? Jadi bila kiamat tak tahu ataupun kematian kita tak tahu, bagi orang beriman itu satu benda yang berat baginya. Sentiasa risau. Boleh faham? Ada pun orang kafir pula, berat tak bila mereka tak tahu hari kiamat? Tak adalah. Sebab apa? Kenapa mereka nak rasa sedih? Sebab mereka tak percaya pun. Bahkan bila berlaku kiamat, mereka sedang buat apa tadi? Duk bergaduh. Berebut lagi harta kan. Pagi, petang, siang, malam. Ada surah apa dia? Al-Ahzab ke? 63. Okey. Ayat lain tapi tak apalah, kita huraikan ayat ini juga. Yas'alukan nas. Maksud dia lebih kurang ayat kita terdebur. Yas'alukan nas. Orang ramai bertanya engkau anis sa'ah, tentang kiamat. Maka Allah suruh Nabi jawab. Tengok beradab je Nabi. Nabi tak jawab. Walaupun Nabi tahu dia tak tahu kan. Nabi tunggu Allah perintah. Qul, bagi tahu. Innama ilmuha indallah. Ilmu tentang hari kiamat ialah di sisi kadang-kadang jawapannya indallah. Ayat tadi indah Rabbi. Pelbagai kan. Wa ma yudrika, dan apa yang menyebabkan mereka tahu la'ala sa'ah, moga-moga kiamat itu takunu qaribah. Siapa tak tahu kan? Dan mungkin kiamat itu dah dekat. Apa yang dekat? Kiamat yang mana dekat? Kiamat yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Mungkin malam ni, mungkin lepas kelas, mungkin tengah Makan. dah sekarang ni tengah belajar ke? Tengah belajar. Because can be anytime. Kak ni suka makan lah. Semalam baca tak berita, ada kanak-kanak 11 tahun mati dalam kapal terbang. Kapal terbang Turki daripada Istanbul ke US. Budak 11 tahun mati dalam kapal terbang. Mana saya tahu? Mati bila sampai ajar kan? Dulu ada seorang ustaz di Malaysia, dia pergi ke China, turun kapal terbang mati. Turun kapal terbang mati. Jadi kiamat tu khususnya kematian
mungkin dekat dengan kita. Okey, satu lagi surah Asy-Syura. Asy-Syura kan? Ayat berapa yang saya bagi? Okey. Ayat ni 17 dan 18. Surah Asy-Syura. 12. Okey, Allah yang anzala al-kitab, Allah yang menurunkan kitab Al-Quran bil haq, dengan benar, wal mizan, dan dengan mizan. Mizan ni alat penimbang. Mana kebenaran itu adalah berasaskan keadilan. Bila ikut perintah Allah, semua akan dapat keadilan dunia dan akhirat. Wa ma yudrika, dan mana kamu tahu, moga-moga saat kiamat itu ataupun kematian qarib, dekat dengan kamu. Kemudian Allah cerita perangai tabiat orang kafir tentang hari kiamat. Yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha. Orang yang tak beriman dengan hari kiamat, yasta'jilu. Apa makna yasta'jilu? Selalu minta cepat. Sebenarnya orang kafir ni minta, macam soalan tadi, bila berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat? Itu dipanggil yasta'jilu. Tapi mereka betul-betul nak bersedia ataupun perli? Perli ni. Sebab apa perli? Sebab la yu'minun, mereka sebenarnya tak beriman. Yang kita ni jangan minta. Sebab tu tak salah bagi orang beriman minta mati cepat. Salah. Kenapa? Ya Allah, matilah aku cepat, aku nak masuk syurga. Penat dah hidup ni. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Apa dia? Itu sifat orang kafir, iaitu putus asa dengan kehidupan. Yang kedua, kita tak tahu kalau mati sekarang, mungkin dalam kubur lagi teruk kita akan menanggung kesusahan dibandingkan sekarang. Jadi kita serah pada Allah. Okey, wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Sifat orang beriman terhadap hari kiamat apa dah? Kalau orang kafir perli, minta cepat, perli. Tapi orang beriman dengan hari akhirat, musyfiquna. Apa makna musyfiqun? Rasa takut. Itu sakulak, rasa berat. Sebab apa? Sebab dia orang beriman ni, dia tak tahu nasib dia. Bila tak tahu, walaupun dia beriman, dia akan ada rasa sentiasa takut. Lepas tu Uthman bin Affan bila pergi ke kubur, dia menangis. Padahal dia termasuk 10 orang yang digembirakan sebagai. Tapi kenapa menangis? Bila ditanya kenapa kamu menangis? Sebab dia kata, aku dengar satu hadis Nabi, siapa yang diazab dalam kubur, maka selepas kubur azabnya lagi dahsyat. Dan kata Nabi, siapa yang dapat nikmat dalam kubur, selepas alam kubur nikmatnya lagi hebat. Maka kata Osman, aku tak tahu ni, aku di pihak yang mana, orang yang kena azab ke orang yang dapat nikmat. Tengok, beriman ahli syurga tapi masih musyfiqun. Semua yang tak rasa takut ni sebab apa? Tak beriman. Sombong ataupun dia iman dia tak cukup. Okey, tambah-tambah lepas balik haji kan lagi happy. Kenapa tak rasa takut? Lah ustaz, dosa saya semua dah padam dah. Wa ya'lamuna, dan orang beriman tahu annaha, kiamat itu adalah hak, benar. Jadi kami tak tahu nasib kami selepas ini. Ala innal ladzina yumaruna fi as-sa'ah. Ingatlah, sesungguhnya orang yang masih yumaruna, membantah tentang hari kiamat. Kadang-kadang dia bantah melalui mulut dan perbuatan. Itu orang kafir. Tapi ada juga jenis membantah hari akhirat bukan dengan mulut. Mulut dia kata percaya, tapi dia bantah dari segi perbuatan. Tak salat, mulut kata percaya kan. Buat dosa setiap hari, mulut kata percaya. Termasuk yumaruna. Mereka mengingkari hari kiamat dalam bentuk perbuatan. Maka Allah kata mereka ini lafi dhalalim ba'id. Itu bahaya kalau hafal banyak sangat ayat Quran tu. Ustaz, yang kata siksa kubur meninggal malam Jumaat, hari Jumaat, pagi Sabtu tak ada siksa kubur. Betul ke? Tak ada, tak betul. Tak betul.
Tak ada. Siapa yang cakap? Tak ada. Tak ada dalil. Ayat 18 tadi, dia kesesatan yang jauh. Maknanya dia tak akan dapat hidayah balik. Tak. Siapa yang dapat disesatkan Allah, sesat macam mana sekalipun, pintu taubat terbuka tak? Kecuali dua keadaan. Kan? Ketika nyawa sampai ke halkum ataupun ialah yang bunuh 100 orang pun Allah terima taubatnya. Tukang sayur Firaun pun Allah terima taubatnya. Abu Sufyan yang menentang Islam 21 tahun berperang dengan Nabi dan hampir bunuh Nabi, bila bertaubat Allah terima. Isterinya Hindun kan pun Allah terima. Maknanya sifat membantah-bantah ubat masih boleh bertaubat. Cuma orang manusia kalau suka membantah dah ada dalil pun tolak juga, biasa dia akan sampai habis. Dia akan menentang sampai habis. Okey, kemudian masa dah lebih ya. Bukankah Hindun yang makanan hati yang Itu tak sah. Kita tak sah apa dah. Tadi ada cakap kita tak boleh minta doa mati kan. Tapi ada satu doa yang Ustaz ajar tu, kita boleh, kalau ujian tu kita tak dapat tak tahan sangat, kita boleh minta mati kalau kita Tak, itu bukan minta mati. nak selarikan. Itu minta mati bersyarat. Yang kita belajar hari Jumaat lepas kan. Yang tu Nabi kata, jangan seseorang minta dia mati disebabkan mudarat yang menimpanya, sakit ke yang dia tak tahan. Jangan minta. Kemudian Nabi kata apa? Kalau betul-betul tak tahan, kena baca doa ni. Ya Allah, sekiranya hidupku lebih baik, panjangkan umur. Jangan mati. Kalau hidup lebih baik, boleh buat amal soleh, boleh tambah pahala. Kenapa nak mati? Dan sekiranya mati adalah lebih baik bagi engkau lah, aku tak tahu, maka matikan aku. Tapi makna itu dia ikat pada Allah. Semua serah pada Allah. Bukan dia minta mati tu. Okey, la ta'tikum. Masa dah habis, ayat tak habis. Satu ayat pun tak habis lagi ya. Kita nak berhenti sini sambung ataupun sambung je lah Ustaz. oh ya ke? La ta'tikum. Jangan tanya soalan lagi ya. La ta'tikum. Tidak datang Pada kamu semua. kepada kamu. Tidak datang apa ni? Ia, hari kiamat. Ia iaitu hari kiamat tidak akan datang pada kamu illa baghtatan, kecuali Secara mengejut. secara sebenarnya cara mengejut ni apa maksud? Iaitu dalam keadaan manusia lagha, dalam keadaan manusia tak bersedia. Tapi bagi orang beriman, terkejut tak? Tak. Sebab orang beriman sentiasa bersedia. Sebab itulah bila Nabi bagi tahu dia nak wafat, Fatimah menangis. Kan? Tapi bila Nabi bagi tahu, keluarga aku yang paling awal akan mati selepas aku, engkau. Fatimah lagi menangis ke gembira? Kenapa dia gembira? Itu berita kematian cepat tu. Kenapa? Orang beriman cinta nak jumpa Allah. Yas'alunaka, mereka Bertanya kepada Muhammad. bertanya kepada engkau. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Bila kiamat? Ka'annaka, seolah-olah engkau hafiyun. Apa makna hafiyun? Sedia mengetahui. Hafiyun makna harisun. Seolah engkau ni selalu bertanya. Diterjemah apa tu? Dia sebenarnya hafiyun harisun. Anha tentangnya. Maksud ni, bila orang musyrikin selalu tanya pada engkau, seolah engkau ni tahu pasal hari kiamat. Sebab apa? Engkau ni selalu bertanya Tuhan. Itu makna hafiyun. Nabi selalu tanya Tuhan, sehingga Nabi pun akhirnya tahu hari kiamat. Orang musyrikin pun tanya, seolah macam tu. Tapi tak pun. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya ilmu tentang apa ni? Kiamat Tentang kiamat indallah. Tadi inda Rabbi. adalah di sisi Allah.
Walakin tetapi akan tetapi aksaran nas kebanyakan manusia tak mengetahui. kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Tidak tahu apa ni? Tentang hari kiamat. Manusia tak tahu tentang, tak, bukan tentang hari kiamat. Memang tarikh kiamat manusia tak tahu. Tapi yang manusia tak tahu ni apa dia? Bila? Ha? Bila memang tak tahu. Tak, manusia tak tahu bahawa hanya Allah saja tahu. Satu. Yang kedua, manusia tak tahu untuk buat persiapan. Ataupun manusia tak tahu yang lebih penting bukan tarikh kiamat tapi persiapan. Manusia tak tahu. Sebab tu banyak habis masa bertanya benda yang remeh-temeh. Kalau manusia tahu yang penting buat persiapan, manusia tak akan buang masa, tak akan tanya benda yang tak penting. Saya sibuk ni, banyak lagi amalan saya tak buat. Dan saya tak tahu mati bila kan. Dia tak akan buang masa. Okey. Habis ya? Kita sambung. Okey. Tak ada soalan. Kita insya-Allah kita jumpa malam ni dalam kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل